JAKIM lancarkan kod QR untuk semak status halal. Lebih 50 kilogram dadah dirampas, 6 suspek dicekuk. Salam sejahtera, berita wilayah Isnin 25 Januari 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan rakan jurubahasa isyarat Tan Lee Bin. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami selama sejam ini untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baiklah, seperti biasa, kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. 3 negeri berlintas langsung. Dimulakan dengan Sarawak oleh Firdaus Arasi Idris membawakan perkongsian mengenai bekalan minyak masak. Ia diikuti dengan perkembangan dari Sabah. Konstantin Pahlawan memaklumkan mengenai projek bantuan banjir Pitas. Ahmed Iqbal Arif Yaakob dari negeri Indra Kayangan membawakan paparan mengenai kaedah kreatif sesi persekolahan dalam suasana norma baharu. Jadi setia bersama kami selepas ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bakal melancarkan aplikasi kod QR bagi memudahkan pengguna menyemak status halal daging di pasaran. Pada masa sama, pemantauan secara berkala dilakukan terhadap kilang penyimpanan daging import walaupun dalam tempoh PKP. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, penambahbaikan bertujuan menjaga mutu sijil halal serta memastikan sumber daging tersebut patuh syariah. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara dalam talian di Putrajaya. Sebelum ini tular mengenai isu kartel daging yang dijual di pasaran tempatan. Lebih 54 kilogram syabu bernilai 2.08 juta ringgit dirampas daripada sindiket pengedaran dadah yang bergiat aktif sekitar Melaka. Turut dicekup 6 suspek termasuk 2 warga Indonesia. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali, serbuan pertama dilakukan Khamis lalu di Batang 3. Polis yang menjalankan rondaan terserempak dengan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan. Sebaik kelibat polis dikesan, suspek melarikan diri. Pemeriksaan terhadap kenderaan yang ditinggalkan menjumpai lebih 33 kilogram syabu. So, hasil daripada tangkapan ini, risikan dan operasi diteruskan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Melaka dengan dibantu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Kita telah berjaya menangkap 2 lelaki Cina, 1 lelaki Melayu dan juga 2 lelaki Indonesia. Daripada tangkapan yang kedua ini, pihak polis telah berjaya merampas dadah jenis syabu dianggarkan berat 21 kilo. So dalam operasi yang singkat ini, dalam operasi dalam tempoh 24 jam ini, Polis Melaka telah berjaya merampas 53 kilo dadah jenis syabu yang anggaran beratnya lebih kurang anggarannya bernilai lebih kurang 2.08 juta yang boleh digunakan di antara 100,000 ke 150,000 penagih dadah.
Bahan terlarang itu dipercayai untuk pasaran antarabangsa. Semua suspek direman 7 hari sehingga Jumaat ini. Kes dirujuk mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Taktik 2 lelaki memohon kebenaran rentas negeri untuk mengedar dadah terbongkar apabila lebih 24 kg syabu dan heroin dirampas. Kegiatan mereka dikesan dalam sekatan jalan raya berhampiran Genting Highlands, Pahang. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, pemeriksaan ke atas lori dinaiki mereka menemui dadah disorok dalam beg. Jumlah dadah yang dirampas boleh memberi dan dibekalkan kepada pengguna end user seramai 13,370 orang penagih dadah. Dan hasil siasatan pihak Polis Bentong mendapati sindiket ini bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah jenis syabu dan heroin di sekitar Bentong, Pahang dan di Lembah Kelang dalam tempoh 3 bulan. Jadi dia memang dapat. Salah seorang suspek didapati positif dadah dan memiliki 2 rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bagi kekang penularan COVID-19, Sekolah Kebangsaan St. Paul Seremban Negeri Sembilan menggunakan kaedah pandu lalu bagi pemulangan dan penyerahan buku teks. Menurut guru besarnya, A. Satanasami, kaedah itu memudahkan urusan berkenaan selain patuh SOP. Dan saya rasa program ini adalah program yang paling selamat untuk dikendalikan oleh semua sekolah, iaitu secara drive-thru. Jadi ibu bapa tidak ada kontak rapat dengan kita, cuma mereka duduk dalam kereta dan kita akan mengambil buku, guru-guru saya ada, dan kita telah jadualkan seperti saranan KPM dan kita telah jadualkan pengambilan dan pemulangan dan telah memaklumkan kepada ibu bapa melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi ibu bapa dah tahu dan mereka pagi ini datang dan mereka tidak langsung turun dari kereta mengikut SOP yang sangat ketat apabila memasuki kawasan sekolah dengan pengibasan suhu serta login kepada MySejahtera. Kaedah itu dilaksana dalam tempoh 2 minggu melibatkan 660 pelajar. Ibu bapa yang ditemui menyambut baik pelaksanaan berkenaan. Okey, saya berpendapat cara macam ni lagi baiklah untuk murid-murid datang ke sekolah dan bagi buku lah. So, saya rasa hantar buku melalui cara macam ni satu kaedah yang baik yang kita tak sangka. Itu cara yang bagus lah supaya parent tak payah turun lagi dan mengelakkan daripada Shopee lah. Ni lagi bagus lah cara macam ni. Okey lah, senang. Mudah lah, dia mudah. Lagipun kita orang tengah bekerja pun juga kan, dapat macam lagi cepat lah, urusan ni lagi cepat. Tak perlu beratur, tak perlu nak menunggu giliran kan. $169 kompaun dikeluarkan di Perak sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 22 Januari lalu sehingga semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, dalam tempoh itu juga sebanyak 97% kadar pematuhan orang ramai direkodkan. Sebanyak 97% pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP Negeri Perak telah dipatuhi sepenuhnya dan sebanyak 169 kompaun telah dikeluarkan. Objektif pemantauan ini adalah untuk memastikan pemilik premis, perniagaan dan orang ramai mematuhi SOP yang telah dikeluarkan dan peringatan untuk sentiasa mengamalkan norma baru. Beliau berkata demikian dalam sesi wawancara di Radio Perak FM pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri menjelaskan tahap pematuhan orang ramai di negeri ini terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditetapkan adalah baik pada kadar 97%. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan mengenai pelanggaran SOP sejak pelaksanaannya 22 Januari lalu.
Jumlah kompaun yang dikeluarkan pada semalam ialah untuk individu seramai 19 orang dan juga untuk premis 5 premis telah kita kompaun. So, untuk Negeri Pahang jumlah SJR Sekatan Jaya yang telah didirikan sebanyak 34 SJR. Untuk daerah Bentong 5 SJR kita dirikan. Ya, melibatkan petugas ramai 695 orang terdiri daripada pasukan polis dari Malaysia, ATM, Rela dan juga APM. Tambahnya, setakat ini jumlah permit harian rentas negeri dan daerah yang telah diluluskan adalah sebanyak 2,263 permit daripada 2,348 permohonan. Bagi Sekatan Jalan Raya SJR di Plaza Tol Bentong, katanya kawalan dan pemeriksaan diperketat bagi memastikan pengguna mematuhi peraturan ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas meninjau SJR di Plaza Tol Bentong yang turut dihadiri Pegawai Khas Menteri Besar Datuk Jasvir Singh Ramsing dan Ketua Polis Daerah Superintendent Zaiham Muhammad Kahar. Jika ibu negara sinonim dengan kesibukan warganya, kini keadaan itu bertukar 180 darjah. Pengoperasian sektor ekonomi masih berlangsung dan aktiviti harian terus berjalan. Namun, orang ramai memiliki kesedaran tinggi untuk patuh SOP. Ikuti laporan wartawan Norhela Razali yang membuat tinjauan di sekitar ibu kota pagi tadi. Ibu kota lengang. Jadi, marilah kita lihat dan tanya apakah warga kota akur terhadap pelaksanaan PKP ini. Macam orang datang. Sekarang ni SOP PKP ni memang kurang sikit lah. Sebab macam sebelum ni PKP bersyarat memang ramai juga orang datang. Tapi sekarang ni dah kurang sikit. Keperluan beli barang dapur je. Lain tak ada lah. Itu je. Tujuan saya ni saya beli barang yang mustahil saja lah. Memang kita nak patuhkan SOP dia lah. Kita pasal apa kita orang Malaysia, kita semua kepatuhan SOP semua kita tahu. Jadi kita nak follow up 5 SOP sajalah. Itu saja mustahil lah. Dilimitkan dalam 15 orang sahaja. Yang itu pun 1 Februari hanya 1 sahaja yang boleh masuk. Kanak-kanak dan orang warga emas tak boleh lah. Dengan kawan je lah. Nak bawa anak pun tak boleh kan. Beli makanan untuk keperluan ni lah. Anak-anak kan. Contohnya saya nak keluar, anak kena duduk rumah tak boleh ikut sebab PKP. So saya kena keluar beli barang. Tinjauan saya dan kru RTM mendapati rata-rata orang awam akur dengan SOP sepanjang PKP ini dan hanya keluar untuk mendapatkan barangan asal sahaja. Hanya sebahagian premis perniagaan dan syarikat di ibu negara yang beroperasi seperti biasa. Jalan raya masih lengang dan parkir di sekitar area ibu kota banyak kosong berikutan sebagian besar pejabat mengamalkan konsep bekerja dari rumah. Walaupun beberapa sektor ekonomi dibenarkan beroperasi, kita boleh lihat setiap orang ramai dan juga premis yang dibenarkan beroperasi ini mematuhi pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan. Jadi jika kita mahu semua limitasi ini berakhir, marilah sama kita jaga patuhi dan SOP, jaga keluarga kita, kita duduk di rumah bila tiada keperluan. Norhela Razali, Berita RTM. Program subsidi upah 3.0 di bawah pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai berjaya menyelamatkan ramai pekerja bengkel kereta daripada dibuang kerja. Salah seorang pemain industri, Ramlan Mokhtar, menyatakan penyambungan program membantu perniagaan mereka untuk terus bertahan. Subsidi upah yang kerajaan berikan itu boleh dikatakan yang sangat-sangat membantu kepada seluruh pengusaha bengkel. Sebab kita setakat ini semenjak PKP 1 sehingga PKP 2 ni kita masih mengekalkan pekerja-pekerja kita belum ada pekerja yang dibuang disebabkan subsidi upah yang diberikan oleh kerajaan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Platform seperti itulah, Facebook, YouTube. Baiklah saudara, untuk mendapatkan laporan cuaca semasa, langsung kita bersama pegawainya di Jabatan Meteorologi. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora masih lagi berterusan pada hari ini sehingga ke tengah malam hari ini. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti di perkapalan Condor dan sebahagian perkapalan Reef North, iaitu masih lagi berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Bagi paparan imej satelit pula kelihatan iaitu keadaan cuaca yang kering terutama sekali melibatkan negeri-negeri di Semenanjung. Berbeza pula hal keadaan di Sabah dan juga Sarawak kerana terdapat kelompok awan yang melitupi kawasan-kawasan tuduhan-tuduhan hujan seperti di kawasan barat Sarawak dan hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Dengan suhu maksimal tertinggi adalah sebanyak 36 darjah Celsius mewakili daerah Sik negeri Kedah, dan juga kelembapan lebih tertumpu di negara-negara jiran di Sumatera dan juga Kalimantan. Bagi keadaan cuaca semasa pula, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di selatan negeri Kedah, Pulau Pinang, hampir 1-2 tempat di negeri Perak, Lembah Kelang, Negeri Sembilan dan juga barat negeri Johor. Termasuklah di 1-2 tempat mewakili bahagian Pekan dan juga Rompin. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula keadaan sama turut kita perhatikan, iaitu ia lebih tertumpu di barat negeri Sarawak dan juga di kawasan barat negeri Sabah. Keadaan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat petang hari ini. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, hujan di 1-2 tempat masih lagi boleh berterusan di kawasan barat negeri Semenanjung dan memasuki ke Selat Melaka, diikuti di kawasan pedalaman Kapit dan juga barat negeri Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baiklah saudara, lintas langsung dari Borneo, kita ke Bumi Kenyalang untuk mengetahui perkembangan semasa dari sana bersama Firdaus Arasi Idris. Antara fokus hari ini adalah KPDNHEP Negeri Sarawak menyangkal dakwaan berlaku pengurangan bekalan minyak masak untuk pengguna. Jadi kita terus saja bersama Firdaus di sana. Silakan Firdaus. Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu mengambil tindakan segera untuk memastikan kemudahan di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Limbang disiapkan sepenuhnya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini kerana terdapat beberapa bangunan sekolah itu masih belum dapat digunakan meskipun telah beroperasi sejak Jun tahun lepas. Di kawasan yang lama. Dato' Amar Awang Tengah berkata pihaknya akan berhubung dengan KPM bagi menyelesaikan masalah itu, memandangkan projek berkenaan dikendalikan sepenuhnya oleh kementerian tersebut. Inilah harapan semua. Sekolah baru di tapak yang baru ini, tapaknya begitu cantik. Kita mahu bangunan yang lebih sempurna. Tapi yang kita lihat sekarang ini, tak semua bangunan itu dapat digunakan. Cuma sebahagian. Itu pun dalam keadaan banyak yang defect. Dan dewan pun tak siap. Dapur pun tak siap. Longkang-longkang pun ada yang tak siap. Bahan-bahan binaan pun
scattered all over. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas meninjau sekolah berkenaan. SK Tanjung yang menempatkan 160 murid mula dibina pada Mac 2017 dan sepatutnya siap September tahun sama di lokasi baharu memandangkan sekolah lama yang terletak berdekatan tebingan sungai sudah tidak selamat untuk diduduki akibat hakisan tanah di sekitarnya. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu sejumlah 25.9 juta ringgit diperuntukkan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk menaik taraf 13 buah sekolah rendah yang daif di kawasan Batu Danau. NRDA akan melantik kontraktor untuk kerja-kerja pembaikan dan naik taraf itu dijangka mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan. Bekalan minyak masak bersubsidi di Sarawak adalah mencukupi dan tiada stok yang disembunyikan. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak, Dato' Stanley Tan menyangkal isu berulang ini disebabkan kegagalan pengilang membekalkan minyak masak mencukupi di negeri ini. Siasatan pihaknya mendapati setiap kali isu ini timbul adalah disebabkan pengguna membeli lebih daripada 3 paket minyak subsidi bagi kegunaan komersil. Saya rasa ini kebiasaannya dimainkan oleh sesetengah individu sajalah. Kalau ikutkan keperluan sangat mencukupi. Kalau kita tengok minyak masak polybag ni memang disubsidi oleh kerajaan berdasarkan jumlah penduduk di Sarawak. Oleh itu, beliau meminta kerjasama semua pihak termasuk pengusaha premis makanan untuk berwaspada dalam mengenakan bayaran kepada pembeli. Dato' Stanley mendedahkan perkara ini ketika ditemui RTM di Kuching. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Sarawak A. Morgan Arumugam mendedahkan pihaknya turut melakukan pemantauan di setiap kilang minyak masak. Tinjauan berkala ini katanya bagi memastikan setiap bekalan minyak masak bersubsidi mencukupi lebih-lebih lagi bagi keperluan penduduk luar bandar. Sebanyak 35,430 permohonan permit rentas zon direkodkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan pada 13 Januari hingga semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail mendedahkan daripada jumlah itu 34,754 permohonan diluluskan manakala 638 ditolak. Dato' Aidi menjelaskan permohonan yang diluluskan adalah atas alasan munasabah iaitu melibatkan kebajikan, perubatan dan bertugas. Dalam tempoh sama, Sekatan Jalan Raya SJR sepanjang PKPB telah mengeluarkan 23 saman kenderaan. Sementara itu, sepanjang PKP Pemulihan dan PKP Bersyarat tahun ini, polis telah melakukan sebanyak 42,531 pemantauan dengan 314 kompaun telah dikenakan ekoran gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Beliau turut menambah pada keseluruhan tahap pematuhan masyarakat adalah baik dan hanya segelintir yang dilihat mengambil ringan terhadap SOP terutama melibatkan penjarakan fizikal. Dato' Aidi memberitahu perkara tersebut semasa dihubungi pemberita RTM di Kuching. Sebanyak 48 buah rumah panjang di daerah Sibu kini dikenakan sekatan perjalanan bagi mengekang penularan COVID-19. Ketua Polis Daerah Sibu, Asisten Komisioner Polis Stanley Jonathan Ringgit memaklumkan anggota polis dan tentera telah ditempatkan di setiap rumah panjang terlibat untuk mengawasi pergerakan keluar masuk di kawasan berkenaan. Maksudnya lockdown ni mereka tidak dibenarkan keluar daripada rumah dan pihak polis akan berada di jalan besar masuk ke dalam rumah mereka dan akan meletakkan tali rentang untuk mereka tidak keluar masuk ke rumah tersebut. Jelas ACP Stanley, jumlah rumah panjang terlibat berubah setiap hari bergantung kepada kes yang berlaku mengikut lokasi di Sibu. Beliau turut menyeru penduduk yang dikenakan sekatan jalan raya memberikan kerjasama sepenuhnya dengan mematuhi arahan sekatan perjalanan yang dikuatkuasa di rumah panjang. Ini berikutan dakwaan penduduk di rumah panjang yang meloloskan diri melalui jalan hutan dan ladang untuk keluar ke jalan utama. Beliau bercakap pada sidang media bersama Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Charles Xiao di Pejabat Residen Sibu.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu menetapkan syarikat swasta yang tersenarai dalam perkhidmatan perlu hendaklah memohon permit polis untuk pekerja yang perlu hadir ke tempat kerja berkuatkuasa hari ini. Menurut Residen Bahagian Sibu, Charles Xiao, permit ini melibatkan pergerakan pergi dan balik semasa bekerja. Charles Xiao berkata setiap syarikat hendaklah mengemukakan satu permohonan dan ia adalah terhad kepada perjalanan melibatkan bahagian Sibu sahaja. We need to reduce this traffic further. So instead of the letters from the employees, now we actually require the employer to come up with apply for police permit . Beliau memberitahu dalam sidang media di Sibu turut berkata, permohonan boleh dibuat di balai polis dengan membawa dokumen seperti lesen perniagaan, senarai nama pekerja lengkap dengan nombor kad pengenalan dan juga masa beroperasi. Sekian dulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nolila. Silakan. Baik, Firdaus, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita bersama Konstantin Pahlawan yang akan membawakan perkembangan mengenai projek bantuan banjir Pitas serta bantuan Yadim kepada para pelajar di Papar Sabah. Jadi silakan Konstantin di sana. Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Bantuan bakul makanan di bawah projek bantuan banjir Pitas akan diagih-agihkan kepada penduduk terjejas esok. Misi berkenaan dijayakan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO Reach Out Pitas dan alumni Akademi Layang-Layang Kota Kinabalu. Pengerusi BSMM Kota Kinabalu, Remy M. Gunsalam berkata, bantuan ini akan diserahkan kepada 350 keluarga dari 10 buah kampung di daerah Pitas yang terjejas banjir baru-baru ini. Daripada jumlah itu, 110 bakul makanan akan dihantar menggunakan helikopter Akademi Layang-Layang Kota Kinabalu ke kampung-kampung yang tidak dapat dilalui kenderaan akibat kerosakan yang dialami akibat banjir. Dalam bentuk makanan, kita bagi beras, kita ikut saiz keluarga lah. Ada yang keluarga lebih besar tu kita bagi 20 kilo beras lah. Dan makanan-makanan asas lah seperti tepung, gula, garam, ikan sardin dan juga minyak masak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau persiapan akhir projek bantuan banjir Pitas di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua projek berkenaan yang juga merupakan alumni Akademi Helikopter Layang-Layang, Syahdon Pong menjelaskan bantuan akan dihantar seawal 8 pagi esok dari Pekan Pitas ke Kampung Lok Dangkaan Pitas. Penghantaran bakal melibatkan 8 kali penerbangan bergantung kepada keadaan cuaca semasa. A bit more challenging this time, yeah. Reason being that we are doing more families this time. The last one we did was basically 80 families only. We have to prepare in advance landing areas, make sure that we can enter safely and get out safely. Sebelum ini, alumni Akademi Layang-Layang Kota Kinabalu pernah melakukan penerbangan ihsan melibatkan penghantaran bantuan bakul makanan ke 2 buah kampung pedalaman dalam daerah Penampang. Sementara itu, seramai 2,000 penduduk di Kampung Gumpa Pitas lega apabila kerajaan negeri menyediakan laluan alternatif bagi menggantikan jambatan utama yang runtuh ketika banjir baru-baru ini. Laluan alternatif itu membolehkan penduduk kampung menjalankan urusan harian seperti biasa, termasuk membeli barangan keperluan asas dan memudahkan para pelajar pergi ke sekolah. Adun Pitas Datuk Seri Rudi Awar ketika dihubungi RTM selepas meninjau laluan alternatif itu bagaimanapun menasihatkan penduduk agar sentiasa berhati-hati ketika menggunakan laluan alternatif itu sementara menunggu pembinaan jambatan baharu. Katanya Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sedang menyiapkan reka bentuk jambatan baharu Kampung Gumpa bagi menggantikan jambatan lama yang runtuh. Sementara itu, Datuk Seri Rudi juga berkata sebanyak 5,000 bakul makanan sudah diedarkan kepada penduduk terjejas banjir di daerah berkenaan. Proses pengagihan diselaraskan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N3 Pitas dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Yayasan Dakwah Islamia Yadim Sabah meneruskan misi penyerahan bantuan bagi meringankan beban penduduk yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 dan bencana banjir yang melanda beberapa daerah baru-baru ini. Terbaru sebanyak 100 bakul makanan diserahkan kepada pelajar SMK Pengalat Papar dengan kerjasama Unit Pembangunan Pemimpin Masyarakat UPPM Kawang. Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki berkata kerjasama dengan UPPM dan pihak sekolah merupakan medium terbaik dalam usaha menyalurkan bantuan kepada pelajar B40. Saya tahu bahawa ada di kalangan ibu bapa ataupun keluarga pelajar ini terlibat dengan masalah COVID dan juga banjir yang melanda baru-baru ini. Oleh itu kami bekerjasama dengan PIBG dan sekolah untuk menyampaikan sumbangan kepada keluarga yang terlibat itu. Haji Samin ditemui RTM dalam majlis penyerahan sumbangan bekalan makanan kepada SMK Pengalat Papar. Dalam pada itu, Pengetua SMK Pengalat, Zarida Muhammad Junaidi berharap lebih banyak pihak tampil membantu pelajar yang memerlukan bantuan. Bagi pihak SMK Pengalat, ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan di atas sumbangan yang disampaikan. Dan sesungguhnya sumbangan ini dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh para pelajar yang terkesan oleh COVID-19 dan juga akibat banjir baru-baru ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudi menjaga kebajikan para pelajar, terutamanya walaupun di musim COVID ini agak sukar untuk mengetahui status para pelajar. Dan kami yang mengalami banjir juga turut berkesan. Penyerahan bantuan turut dijalankan dari rumah ke rumah. Penangguhan pembayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mendapat reaksi positif daripada pelbagai pihak di Sabah. Pemohon yang layak termasuk peminjam terjejas banjir diberi tempoh 3 bulan untuk mengemukakan permohonan bermula Januari hingga Mac 2021. Rata-rata orang ramai yang ditemui pemberita RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu menzahirkan rasa syukur dengan penangguhan tersebut. Baguslah sebab sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban mereka. Sebab sekarang ni pun dorang pun terjejas dari segi kewangan dan pendapatan. Moratorium PTPTN ini dapat memberikan kelonggaran kepada peminjam PTPTN untuk mencari pekerjaan yang tidak ada pekerjaan lah di masa pandemik macam sekarang ni. Lagi-lagi susah kita mencari kerja kan. Pelanjutan penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN ini sembangnya amat baiklah. So sekurang-kurangnya dapat meringankan beban kepada para peminjam, terutama sekali mereka yang kehilangan punca pendapatan dan ada juga yang kehilangan kerja dan mereka amat terbeban. Penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN untuk peminjam yang layak diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai berjumlah 15 bilion ringgit 18 Januari lalu. Situasi semasa wabak denggi dan kolera di Sabah, 6 lagi kes baharu wabak denggi dilaporkan semalam menjadikan jumlah kumulatif penyakit bawaan nyamuk Aedes itu kini 106 kes. Kes baharu itu masing-masing 3 di Kota Kinabalu, 2 di Sandakan dan 1 kes di Penampang. Berdasarkan infografik Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, sehingga semalam sebanyak 9 wabak denggi aktif dilaporkan di seluruh negeri. Ia membabitkan 4 lokaliti di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tawau, Lahad Datu, Papar, Sandakan dan Semporna. Bagaimanapun hanya 1 lokaliti iaitu LP77 Taman Sri Apas PPR Batu Lapan Tawau dikategorikan sebagai kawasan hotspot wabak denggi yang mencatatkan 15 kumulatif kes dalam tempoh melebihi 30 hari. Sementara itu, wabak aktif di 8 lokaliti lain terkawal. Justru orang ramai diajak meluangkan masa 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kawasan kediaman masing-masing. Sementara itu, wabak kolera kekal 1 kes selepas tiada pertambahan direkodkan semalam.
Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita. Kembali bersama Nolela. Silakan Nolela. Baik, Konstantin dari Sabah, terima kasih. Baiklah saudara, sektor pendidikan menjadi antara bidang yang perlu mengadaptasi dengan suasana norma baru. Biarpun kaedah pembelajaran dan pengajaran berbeza, namun matlamat kekal sama, iaitu mahu pelajar mendapat ilmu. Jadi itu antara paparan dari Perlis. Langsung kita bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di RTM Kangar. Silakan Iqbal. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR terpaksa dilaksanakan susulan situasi semasa pandemik COVID-19. Bagi menarik minat pelajar untuk terus menimba ilmu, pendekatan lebih kreatif digunakan seorang guru di Kangar. Sesi pembelajaran dan pengajaran menggunakan TikTok. Nolida Muhammad Pisul atau Cikgu Ida merupakan guru subjek sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lalatul Syahrin. Beliau yang berpengalaman 15 tahun sebagai guru mula menggunakan aplikasi berkenaan sejak bermulanya sesi persekolahan 2021. Menurut Cikgu Ida, TikTok digunakan untuk mengelakkan pelajar bosan. Beliau membelanjakan hampir RM2,000 menggunakan duit poket sendiri untuk membeli peranti dan menghias rumahnya menjadi mini studio. Cikgu Ida mengakui berasa puas apabila mendapat reaksi positif dari pelajar yang mengikuti kelasnya. Jadi bila cikgu habis satu-satu kelas online, contohnya Google Meet, habis je Google Meet, cikgu akan bagi soalan. Soalan tersebut pelajar perlu cari. Dan apabila dia mencari jawapan, dia perlu hantar semula pada cikgu. Jadi apa perkataan yang sama, cikgu bagi soalan yang masih lagi berkaitan dengan soalan cikgu bagi dalam bentuk TikTok. Jadi masa yang sama, pelajar akan dipelbagaikan dengan pelbagai soalan termasuk soalan yang cikgu bagi berdasarkan pengajaran kita hari itu. Setiap video dihasilkan dalam durasi seminit, lengkap dengan kata kunci dan paparan grafik. Pelajarnya mengakui pendekatan itu membantu memudahkan pemahaman mengenai subjek berkenaan. Cikgu selalu buat ayat ringkas tapi penuh dengan informasi. So kami sebagai pelajar bila tengok boleh faham daripada situ. Cikgu selalu jugalah bubuh masa cara nak menjawab, lepas tu nota-nota ringkas. Daripada situ kami boleh study walaupun tanpa guna buku. Saya rasa kagumlah kat cikgu sebab dekat sekolah saya tak ada cikgu yang main TikTok untuk guna sebagai modul belajar. So saya rasa macam cikgu ni wow memang bagus lah. Jabatan Penerangan Negeri Perlis menyasarkan lebih 200 lokasi di 15 Dewan Undangan Negeri seluruh Perlis bagi melaksanakan hebahan bergerak atau Info on Wheel IOW. Hebahan dilaksanakan setiap hari bermula Jumaat lalu hingga 4 Februari depan serentak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri berkenaan. Pengarah Penerangan Perlis Azrul Hassan berkata hebahan dibuat bagi menyampaikan maklumat berkaitan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Ia adalah salah satu pendekatan yang diambil bagi menyampaikan saranan kerajaan kepada masyarakat setempat bagi membendung penularan COVID-19 dalam komuniti. Kita akan menggerakkan Info Always ini pada sepanjang PKP ini berlangsung, dan sekiranya kalau dia disambung, kita tetap akan melaksanakan. Dan sebelum-sebelum ini pun kita laksanakan, cuma kekerapan itu dikurangkan. Tapi pada kali ini kita akan mempergiatkan lagi dan menambah hinggalah ke hujung minggu, dan insyaAllah mungkin ada ke sebelah malam insyaAllah. Beliau ditemui ketika mengetuai program Info on Wheel di sekitar Parlimen Padang Besar. Hebahan bergerak dilaksanakan menggunakan pembesar suara di beberapa lokasi tumpuan awam. Pelbagai usaha digerakkan Pertubuhan Bukan Kerajaan dengan kerjasama pimpinan setempat bagi menyantuni golongan memerlukan. Terbaharu, program Kami Prihatin dilaksanakan Pertubuhan Aspirasi Prihatin Malaysia dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Joggers Perlis dan Masjid Nurul Iman. Pengerusi Aspirasi Prihatin Malaysia Negeri Perlis, Hashimah Ismail berkata, bagi program kali ini, 30 barangan keperluan asas disalur kepada asnaf dan pesakit terlantar sekitar karya Masjid Nurul Iman, Kampung Nesam Bintong. Pelibatan Aspirasi Prihatin Malaysia dalam masyarakat adalah membantu sekiranya ada masyarakat yang terlepas pandang daripada mana-mana bantuan. Bolehlah melalui kami sebagai NGO bagi membantu
mendapat bantuan untuk golongan yang memerlukan. Bila ditemui ketika menyertai program penyerahan sumbangan bersama pengurusan Masjid Nurul Iman sekitar Kampung Nesam Bintong di Kangar. Ia merupakan program kali ke-7 dilaksanakan pertubuhan berkenaan. Sekian paparan berita dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri. Baik, Iqbal, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir. Mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021. Dalam berita wilayah, 3 termasuk seorang anggota pasukan gerakan ARM PGA mengaku tidak bersalah atas tuduhan melakukan rompakan berkumpulan sehingga mendatangkan kecederaan Disember lalu. Bagaimanapun, seorang lagi tertuduh iaitu wanita berusia 19 tahun gagal hadir ke mahkamah. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Johor Bahru. Berdasarkan kertas pertuduhan, Konstebel Haikal Fikri Anwar bersama 2 penganggur, Razif Razali dan Muhammad Syukurillah Rozaila, didakwa merompak seorang lelaki warga asing di Iskandar Puteri pada 25 Disember. Turut terlibat seorang wanita yang juga adik angkat Syukurillah. Insiden mengakibatkan mangsa cedera. Hakim V. Mabel Sheila menetapkan 24 Februari untuk sebutan semula kes. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk sekali lagi dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan memukul dan ugutan jenayah. Kali ini isterinya pula menjadi mangsa. Pendakwaan ke atas Datuk Razali Daud dibuat di Mahkamah Majistret Kota Baru. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa melakukan ugutan jenayah dengan menakutkan isterinya untuk mengambil pisau dan membelah kepala wanita itu. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa. Kedua-dua kesalahan didakwa berlaku di Kubang Kerian 16 Januari lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM6,500 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Mac depan. November tahun lalu, individu sama didakwa di mahkamah kerana mencederakan seorang wanita dan melakukan ugutan jenayah menggunakan pistol. Sindiket pelaburan saham yang menggunakan aplikasi WeChat melibatkan mangsa luar negara tumpas dengan tertangkapnya 21 suspek di Batu Feringgi, Pulau Pinang. Sindiket dipercayai menawarkan skim pelaburan yang tidak wujud kepada pelabur dari China. Ketua Polis Negeri Datuk Sahabuddin Abdul Manan berkata, suspek terdiri daripada 12 lelaki dan 8 wanita warga tempatan dan China. Mereka disyaki menjalankan kegiatan di negara ini bagi mengelak dikesan pihak berkuasa negara tembok besar. Sasaran atau mangsa sedikit ini adalah warga negara China. Walau bagaimanapun, siasatan lanjut sedang dijalankan untuk mengenal pasti sekiranya ada rakyat Malaysia juga menjadi mangsa. Selain di Pulau Pinang, sindiket ini juga dipercayai menjalankan kegiatan di negeri lain. Pihak polis masih meneruskan siasatan untuk mengenal pasti kes-kes yang berkaitan dengan sindiket ini. 3 daripada warga asing yang ditahan tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Turut dirampas 453 telefon bimbit, 19 komputer riba dan 2 kereta. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana tipu.
16 notis penambahbaikan dan 50 surat arahan dikeluarkan kepada majikan kerana tidak patuh kehendak perundangan berkaitan PKP dikeluarkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Tindakan itu dilakukan hasil pemeriksaan terhadap 104 kilang menerusi operasi Glove yang dilancarkan sejak 18 Januari lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim yang juga pengerusi Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan berkata operasi tertumpu kepada industri yang memiliki bilangan pekerja yang ramai dan berisiko tinggi. Majikan yang masih gagal mematuhi notis yang telah dikeluarkan boleh diambil tindakan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 iaitu Akta 514. Yang ini kita nak minta media fokus sikit, supaya benda ini sampai kepada majikan-majikan, sama-sama kita membantu negara dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi akta ini memperuntukkan penalti maksimum sebanyak RM50,000 atau penjara tidak lebih daripada 2 tahun atau kedua-duanya. Beliau ditemui selepas mengetuai operasi khas pematuhan kilang di Sepang pagi tadi. Menurut beliau, secara purata 90% majikan industri pembuatan dan perkilangan patuh prosedur operasi standard SOP di tempat kerja. Bilik Siasatan Jenayah Narkotik di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut, Pulau Pinang terbakar pagi tadi. Lokasi kejadian di tingkat 4 itu merupakan bilik siasatan. Menurut Pegawai Pusat Gerakan Operasi Bomba Pulau Pinang, Nafis Arif Abdullah, pihaknya menerima panggilan kecemasan 7.55 pagi. Sejurus itu, anggota dari Balai Jalan Perak dikerah ke tempat kejadian. Operasi pemadaman turut dibantu anggota Balai Lebuh Pantai dan Paya Terubung. Antara yang musnah ialah barang-barang pejabat seperti kerusi dan meja. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada 8.15 pagi. Tiada mangsa terlibat. Punca insiden masih dalam siasatan. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah akan menubuhkan Pusat Penilaian COVID-19 CAC bergerak bagi memantau pesakit COVID-19 yang mempunyai masalah mobilisasi. Setakat ini 11 premis CAC iaitu 1 untuk setiap daerah sudah diwujudkan untuk memantau pesakit kategori 1 dan 2. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di laman Facebooknya berkata, pusat itu juga menerima pesakit dari pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC dan hospital. JKN Kedah juga sedang merangka agar program CAC itu akan dapat beroperasi selama 24 jam. Semalam, Tan Sri Dr. Nur Hisham yang berada di Kedah turut meninjau kesiapsiagaan operasi di Klinik Kesihatan Bandar Alor Star, Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star dan Hospital Alor Star. Taklimat disampaikan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Fikri Ujang. Selain pembentukan CAC bergerak, khidmat pandu lalu juga dibuka bagi melicinkan proses saringan COVID-19. Lebih 1,200 peniaga dan pengusaha restoran telah berdaftar dengan AirAsia Food, kendalian syarikat penerbangan AirAsia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Malaysia, Riyad Asmat, pihaknya tidak meletakkan sebarang sasaran terperinci berikutan masih baru dengan cabang perniagaan itu. Dari segi peniaga, kita dah dapat 1,200 peniaga yang dah masuk platform kita dan masih membesar. Ini pun dari segi daripada 3 bulan yang lepas. So memang cukup memberansangkan. Memang target ni, cabang perniagaan ni masih baru. Jadi kita memang sasaran dia memang ada tapi tak adalah kat sini sekarang. Perkhidmatan penghantaran makanan tersebut akan diperluas ke Johor dan Pulau Pinang dalam waktu terdekat. Riyad menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. AirAsia Food yang dilancarkan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu mengenakan komisen 10% kepada peniaga. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan diskaun khas bil elektrik sebanyak 10%
bagi tempoh Januari hingga Mac 2021 kepada 6 sektor perniagaan di seluruh negara. Di samping itu, rebat elektrik diberikan pada semua pengguna TNB, domestik dan bukan domestik, pada kadar 2 sen setiap kilowatt per jam, iaitu bersamaan penurunan bil elektrik sehingga 9% bagi tempoh 6 bulan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Berjauhan dengan keluarga selama hampir 6 tahun demi komitmen, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif kini kembali untuk menyarung jersey Terengganu Cycling Team TSG bagi musim ini. Kali terakhir dia membuat bersama pasukan itu adalah pada tahun 2017. Pelumba muda berusia 24 tahun ini membuat keputusan meninggalkan pasukan tim Sapura Cycling TSC untuk kembali ke pangkuan ibu bapanya. 3 musim bersama TSC, Aiman berjaya mencipta kejutan untuk melakar sejarah selaku pelumba tempatan pertama dinobatkan sebagai Raja Bukit setelah berjaya menyarung jersey merah di Letua di Langkawi edisi lalu. Kejayaan itu juga turut hampir membuka ruang kepadanya menyertai sebuah pasukan antarabangsa berstatus pro-benua yang berpangkalan di Itali. Bagi orang Aiman balik TSG ni macam Aiman nak dekatkan dengan family Aiman balik lah. Macam Aiman ada tinggal family dalam selama 6 tahun dah. Jadi bila Aiman balik ni dia nak jaga family pula lah, sebab family pun tak berapa nasihat sekarang. Jadi bila Aiman balik ni dan TSG pun terima balik, Aiman balik apa semua. Jadi ya target Aiman untuk TSG ni Aiman nak buat yang lebih terbaik lagi lah pada yang sebelum ni. Bagi saya macam gaya Aiman tu pun sendiri, saya tahu dia sebelum ni dia penuh bersama kita. Sebelum Sapura memang dia bersama dengan TSG dan dengan Sapura sekalipun dia mempunyai result yang bagus kan. Pula saya tengok dengan komitmen yang dia ada pada dia tu, rasa dah balik tempat sendiri lagi bersemangat lah kot. TSG yang baru menyambut ulang tahun ke-10 penubuhan pasukan kini dalam persiapan ke Turki pada awal Februari nanti untuk menyertai 6 kejohanan berstatus 1.2 sekaligus membuka tirai kalender kayuhan musim ini. Kem latihan pusat pertama Harimau Malaya mungkin bermula awal bulan depan. Bagaimanapun, menurut Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho, tarikh rasmi kem latihan berkenaan masih belum diputuskan. Jelas beliau pihaknya masih menunggu beberapa perkara termasuk keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengenai perjalanan Liga Malaysia musim ini. Mengikut perancangan awal, Cheng Ho akan memulakan latihan pusat pada pertengahan bulan ini. Namun ia terpaksa dibatalkan susulan pelaksanaan PKP. Bagaimanapun, kerajaan telah memberi kebenaran untuk skuad bola sepak kebangsaan mengadakan latihan pusat secara kuarantin sebagai persiapan untuk aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 Mac depan. Dalam perkembangan sama, Cheng Ho akui beliau memerlukan sekurang-kurangnya 7 hingga 10 hari untuk mengadakan kem latihan pusat itu. Walaupun ia sebenarnya tidak mencukupi, namun beliau memahami kelab juga memerlukan pemain berkenaan untuk melakukan persiapan pramusim. Di sebalik ketidaktentuan dan ancaman pandemik COVID-19, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM Bisatianaden berharap saingan Liga Malaysia 2021 tidak berdepan nasib sama seperti musim lepas. Beliau berpendapat dengan pelaksanaan SOP ketat dan lebih komprehensif, saingan Liga M mampu berlangsung dalam keadaan terkawal.
Tambah Satya Naden, jika saingan dibatalkan, ia akan memberi kesan bukan sahaja kepada barisan pemain dan pegawai pasukan, malah turut akan menjejaskan pihak lain yang terbabit. Ia sekaligus berkemungkinan besar membunuh keseluruhan industri bola sepak tempatan. Menurutnya, yang juga bekas pengendali skuad kebangsaan, Liga Bola Sepak Malaysia MFL atau kerajaan boleh menggunapakai pendekatan kebanyakan negara di Eropah yang membenarkan saingan liga berjalan dengan pematuhan SOP ketat. Impak COVID-19 menyaksikan saingan Liga Super dan Liga Premier 2020 yang sepatutnya bermula pada Mac terpaksa ditangguh hingga penghujung Ogos, manakala beberapa pertandingan utama Liga M antaranya Piala FA dan Piala Malaysia dibatalkan. Namun MFL pada Jumaat lepas mengesahkan saingan 2021 tidak akan dibatalkan dan pihaknya kini sedang membincangkan serta mengkaji mekanisme pelaksanaannya. MFL turut dijangka mengeluarkan kenyataan media berhubung kalender Liga Tempatan musim 2021 minggu ini. Perkembangan sukan badminton, beregu wanita negara mula pamer peningkatan besar. Ia diakui Ketua Jurulatih Beregu Wanita Negara Chan Chong Ming terhadap gandingan Lee Meng Yan, Chow Mei Kuan, Vivian Ho, Yap Cheng Wen dan Perlitan M. Natina. Menurutnya, ia dapat dilihat melalui keputusan positif yang dicapai dalam 2 kejohanan badminton di Thailand. Bagaimanapun, beliau tidak mahu anak buahnya berasa selesa terlalu awal kerana masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Paling mencuri tumpuan adalah pasangan muda Perlitan M. Tina yang menunjukkan peningkatan prestasi ketara apabila mara sehingga suku akhir terbuka Thailand Yonex dan Toyota, termasuk ketika menyingkirkan pilihan ke-6 dari Korea Selatan Chang Yina Kim Hairin. Sementara itu, pasangan Meng Yan Mei Kuan pula yang tersingkir di pusingan kedua terbuka Thailand Yonex kembali bangkit apabila mara sehingga separuh akhir pada kejohanan berikutnya. Vivian Cheng Wen yang turut tersingkir di pusingan kedua terbuka Thailand Yonex berjaya mara ke suku akhir di terbuka Thailand Toyota. Berdasarkan keputusan dicapai dalam kedua-dua kejohanan itu, Meng Yan Mei Kuan dan Vivian Cheng Wen kini secara tidak rasmi layak ke saingan jelajah dunia akhir BWF yang akan bermula Rabu ini. Kerajaan menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan dalam penghantaran barangan dan makanan semasa tempoh kawalan pergerakan. Dan sumbangan itu sejumlah 24 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi membiayai caruman penuh mereka ini di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Setakat ini hampir 32,000 permohonan daripada delivery riders telah diterima untuk perlindungan skim berkenaan. Yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir. Mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021. Baiklah, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Jadi ingat, keluar rumah hanya jika perlu. Amalkan kawalan kendiri, kita mesti menang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.